Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1187. Antara paparan utama. Tak mengapakah dana LTAT disonglap oleh projek sakit? Kapal siap tahun 2017 kini terus halimunan. Belum apa-apa, atap rumah GTA sudah bocor. Bila peguam cabut lari, implikasi dan persepsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liew Chin Tong berkata Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman tidak layak memegang jawatan Ketua Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Ahli Dewan Undangan Negeri Perling itu melahirkan rasa amat terkejut membaca kenyataan daripada Ahmad Nazim menerusi kediaman Facebook beliau di Timbuktu. Sekiranya ingin berpolitik semacam Datuk Seri Najib Razak, lebih baik Nazim Rahman undur dari tugas menjaga LTAT dan masuk arena politik, kata Chin Tong. Chin Tong juga mempertikai alasan Nazim mengapa bayaran RM6 bilion telah dibuat tetapi progres pembinaan untuk 5 kapal pertama hanya pada purata 55%. Kata Nazim, RM6 bilion dibelanjakan untuk beli hampir kesemua peralatan yang perlu untuk bina 6 kapal. Bab order lebih murah berbanding beli satu-satu. Bagaimanapun, Chin Tong membidas bahawa teori pembelian pukal ini satu lagi penipuan Nazim. Beliau memetik kenyataan Pengerusi Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan Tan Sri Amrin Buang yang memberitahu Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC dalam prosiding pada 1 Disember 2020. What is clear is, pada keadaan biasa sepatutnya kita sudah finalize the design before you sign the contract. You cannot sign the contract when you do not know what is the design. Itu menjadi masalah sehingga kan berpusing-pusing isu ini, kata Amrin dalam laporan PAC muka surat 15. Ini adalah pembaziran yang terlampau besar kerana pembelian peralatan dibuat sebelum mereka bentuk dipersetujui oleh Design Authority iaitu Naval Group. Sekiranya reka bentuk diubah suai atau ditukar oleh Design Authority dalam proses pengesahan, maka peralatan dan wang yang diguna untuk membeli peralatan memang dibazirkan, bidas Chin Tong. Menurut beliau, 15% daripada peralatan yang dibeli secara pukal kini telah lapuk dan ketinggalan zaman. Nazim juga berkata Boston Holdings dan Boston Naval Shipyard BNS terpaksa mengambil alih dan menanggung hutang syarikat PSC yang gagal satu ketika dulu demi menyelamatkan kerugian di seluruh rantaian kewangan dan ekonomi. Maka sebahagian daripada wang LCS terpaksa digunakan untuk bayar hutang lapuk syarikat PSC ini, katanya. Kenyataan Nazim Rahman ini yang paling memeranjatkan dan ia membuktikan bahawa beliau tidak layak untuk menjadi Ketua Eksekutif LTAT. Macam mana beliau boleh setuju bahawa penggunaan dana LCS yang disonglap untuk bail out projek New Generation Petrol Vessel NGPV adalah sesuatu yang wajar dan boleh diterima, bidas Chin Tong. Suatu hari nanti takkan dana LTAT juga boleh disonglap untuk bail out projek-projek yang lain. Salah guna dana adalah jenayah dan tidak boleh diketepikan, tegasnya. Pemikiran Chin Tong ini yang mencerminkan sikap Pakatan Harapan berhubung bail out syarikat bermasalah amat berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mempersoalkan mengapa pentadbiran Pakatan Harapan tidak menggunakan LTAT bagi membantu BNS menyelesaikan masalah dan meneruskan projek LCS. Sekiranya Boston mengalami masalah kecairan kewangan untuk terus memajukan projek penting bagi negara, kenapa pula kerajaan PH dan LTAT bawah penjagaan kerajaan PH tak buat apa-apa untuk membantu Boston menyelesaikan masalah dan meneruskan projek? Soalnya dalam Facebook. Najib ingat Pakatan Harapan sanggup melakukan salah guna kuasa seperti tindakan beliau menggunakan dana LTAT sebanyak RM555 juta untuk bail out syarikat kroni pengendali sistem penguatkuasaan automatik AES, ATES dan Beta Tegap Sembilan Berhad yang bermasalah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan era Pakatan Harapan Muhammad Sabu ialah untuk mengenal pasti masalah sebenar BNS dan membawa mereka yang terbabit ke muka pengadilan.
Namun, seperti yang dicatatkan dalam sejarah, kerajaan pilihan rakyat ini dijatuhkan menerusi langkah syaritan oleh gerombolan pengkhianat dalam Bersatu dan Keadilan yang bekerjasama dengan UMNO, PAS dan GPS pada hujung Februari 2020 sebelum sempat apa-apa tindakan remedi dilakukan. Namun, harapan golongan kleptokrat untuk menutup bangkai gajah yang besar ini dengan nyiru tidak berjaya kerana masih ada ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang yang mahu melihat kedaulatan undang-undang dipertahankan di negara ini. Itu pun Najib berhari-hari bersilat di Facebook menuding jari kepada pihak lain mengapa tiada satu pun daripada 6 kapal pesisir pantai yang siap. Sedangkan dirinya sendiri adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang membuat keputusan yang salah ketika projek Malang itu berjalan. Ahli Parlimen Lumut Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata penemuan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai kapal peronda generasi kedua Littoral Combatant Ship LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ini bukan sekadar satu bencana kewangan kerajaan tetapi malapetaka keselamatan negara. Beliau merujuk kepada fakta bahawa reka bentuk LCS yang dipilih telah diubah oleh Menteri Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tanpa persetujuan TLDM iaitu pengguna kapal tersebut. Perubahan reka bentuk ini juga telah dipersetujui oleh Menteri Kewangan ketika itu yang juga Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Razak. Perubahan itu berlaku tidak sampai 2 bulan selepas Zahid sendiri bersetuju secara bertulis dengan cadangan TLDM iaitu menerima reka bentuk Sigma sejenis kapal tempur yang telah teruji prestasinya dan memenuhi keperluan perkembangan TLDM. Zahid kemudian berubah memilih reka bentuk Gowin yang dicadangkan oleh kontraktor projek ini iaitu BNS, kata Muhammad Hatta yang juga anggota PAC. Menurut beliau, perbandingan dua reka bentuk ini jelas menunjukkan kelebihan Sigma berbanding Gowin termasuk kos reka bentuk Sigma lebih rendah berbanding Gowin. Yang menarik juga dalam pengakuan Zahid, reka bentuk Gowin adalah dicadangkan sama oleh syarikat DCNS dari Perancis sekarang dikenali sebagai French Naval Group yang telah membekalkan kapal selam Scorpion kepada kerajaan Malaysia sebelum ini, jelas Muhammad Hatta. Setiausaha Agung Amanah itu berkata Najib wajar memberi penjelasan atas keputusannya menyetujui perubahan reka bentuk tersebut yang dikemukakan oleh sebuah syarikat terkait perolehan kapal selam Scorpion. Beliau berpendapat di situlah bermulanya ketirisan yang melibatkan kontrak bernilai 9 bilion ringgit tersebut. Beliau juga menggesa agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan yang rapi. Malah, beliau menyokong penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyelongkar dengan jelas skandal kapal perang TLDM ini. Akhbar Perancis AFP 26 April lalu melaporkan seorang hakim Perancis mendakwa kumpulan tahanan Thales bersubahat dalam rasuah berhubung penjualan kapal selam pada tahun 2002 kepada Malaysia. Kes dakwaan sogokan telah lama dijalankan sejak 2010 yang mengaitkannya dengan Menteri Pertahanan pada 2002 iaitu Najib Razak. Najib menandatangani kontrak untuk membeli 2 kapal selam kelas Scorpion dan 1 kapal selam Agosta daripada unit limbungan Tentera Laut Perancis DCN, kini sebahagian daripada Thales dalam perjanjian bernilai 1.2 bilion US dollar, kira-kira 5.34 bilion ringgit nilai semasa. Rakannya Abdul Razak Baginda yang bertindak sebagai penasihat urus niaga itu didakwa menutup suapan sebanyak 114 juta euro, kira-kira 531 juta ringgit nilai semasa sebagai kerja-kerja konsultan. Justru tindakan Jemaah Menteri yang memutuskan untuk menggesa SPRM agar menyegerakan siasatan dan sekiranya terdapat bukti kukuh, mereka yang bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan amat dialu-alukan. Saya bagi pihak kerajaan memberi jaminan bahawa siasatan berhubung isu ini dijalankan dengan telus dan kerajaan tidak akan melindungi sesiapa pun yang terlibat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Skandal penyelewengan dana awam bukanlah sesuatu yang baharu dalam peta UMNO. Pada pilihan raya umum ke-13 tahun 2013, negara dikejutkan dengan skandal National Feedlot Corporation NFC sebanyak 250 juta ringgit untuk projek ternakan lembu yang didakwa digunakan untuk membeli kondo mewah. Pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, muncul isu rasuah One Malaysia Development Berhad, 1MDB membabitkan Najib Razak yang kini masih dalam perbicaraan di Mahkamah Malaysia. Rakyat harus sedar wang daripada perbendaharaan kerajaan adalah wang rakyat. Dalam kes LCS ini, 6.083 bilion ringgit telah hangus. Kapal yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Hishamuddin Hussein dalam Twitter pada 24 Ogos 2017 kononnya adalah teknologi stealth iaitu sistem halimunan. Hari ini ia telah menjadi halimunan sepenuhnya.
Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra Datuk Ibrahim Ali berkata keputusan parti itu menyertai gerakan Tanah Air GTA dibuat atas persetujuan Ahli Dewan Tertinggi ADT Putra secara sebelat suara yang bermesyuarat pada 30 Julai 2022. Namun, Datuk Hamidah Osman tidak bersuara manakala semua ADT yang hadir bersuara dengan jelas dan lantang menyokong Putra menyertai GTA. ADT Putra yang memahami prinsip dan kaedah demokrasi serta menghayati semangat berjemaah kekal dengan perjuangan Putra selaras dengan ikrar sumpah setia sebagai ADT Putra. Mungkin ada lagi satu dua yang akan mengambil langkah yang sama, kata Ibrahim dalam satu kenyataan. Terdahulu, Hamidah yang menyandang jawatan sebagai Naib Presiden Putra mengumumkan keluar parti itu berkuat kuasa serta-merta kerana kecewa dengan keputusan pucuk pimpinan parti menyertai gabungan Tanah Air GTA yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Ibrahim, turut keluar daripada Putra ialah Ketua Putra bahagian Larut Haji Ahmad Hasbullah Haji Alias dan sebahagian ahli Putra yang lain. Mereka yang keluar memberi berbagai alasan yang agak lucu dan tidak memanjatkan dan ianya ibarat sekilas ikan di air sudah tahu jantan betinanya. Putra tidak terkejut dan sudah menjangkakannya, ujarnya. Beliau dilihat tidak kisah dengan pemergian Hamidah dan gerombolannya. Saya sebenarnya menghormati dan menyambut baik tindakan mereka ini dan amat berlapang dada dan menyifatkan Putra kini akan lebih utuh dan kukuh sebab tidak lagi menghadapi masalah untuk menggerakkan Putra di Perak dengan lebih aktif dan agresif, katanya. Ibrahim mendakwa Hamidah Osman adalah penyokong tegar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan akan merayu untuk kembali kepada UMNO. Putra bukanlah sebuah parti yang boleh dijadikan transit oleh mana-mana pihak. Sebelum ada tempat berteduh, maka Putra dijadikan dahan bergantung buat sementara. Pasti selepas ini tidak ada lagi yang masuk keluar kerana proses yang akan kekal adalah yang cekal, kata Ibrahim. Kata Ibrahim, Putra diasaskan oleh insan-insan yang insaf dan semangat pengorbanan yang tinggi, teguh berjemaah dan tegas berprinsip. Hanya yang cekal sahaja yang mampu mengharungi dugaan, ranjau, onak dan duri serta boleh melakar perjuangan demi alif bata. Putra bukan tempat dan parti cari makan dan pangkat. Kepimpinan berasaskan musyawarah dan jika gagal kata sepakat, suara majoriti menjadi keputusan. Bila suara majoriti bermakna ianya keputusan yang wajib dihormati dan patuhi oleh semua kepimpinan dan ahli-ahli parti. Putra tetap utuh melangkah ke hadapan sebagai parti dan akan menggalas kesinambungan perjuangan nasionalisme Melayu Islam yang digagalkan oleh parti-parti lama kerana pangkat, harta dan rasuah, tegasnya. Jom Channel bersetuju bahawa terdapat parti lama yang gagal dalam perjuangan Melayu Islam kerana terpukau dengan pangkat dan rasuah. Jom Channel juga melihat memang ada anggota Putra yang cekal walaupun parti itu berkali-kali hilang deposit ketika bertanding dalam pilihan raya. Namun ia hanya satu parti yang juga bersifat bigotry seperti mana UMNO, PAS dan Perjuang untuk Melayu, MCA untuk Cina dan MIC untuk India. Tidak nampak bagaimana penggabungan Putra dengan GTA akan membawa parti itu ke mercu kejayaan selain memecahkan undi Melayu. Kini belum apa-apa pimpinan parti itu sudah kucalana meninggalkan medan persediaan untuk peperangan. Malaysia negara berbilang kaum. Demokrasi lemah dalam bigotry. Justru rakyat wajar menolak parti bigotry dalam apa bentuk pun. Pasukan peguam yang baharu yang dilantik mewakili Datuk Seri Najib Razak bagi rayuan terakhir dalam kes dana SRC International Sdn Bhd dilaporkan akan menarik diri sekiranya mahkamah meneruskan prosiding mendengar rayuan itu minggu depan. Beberapa media melaporkan peguam daripada Tuan Zaid Ibrahim Suflan, TH Liu dan partners dan Tuan Hisham T tidak bersedia untuk meneruskan rayuan berkenaan. Menurut mereka, ia membabitkan isu penting dan memerlukan masa untuk persediaan kerana ia bukan rayuan biasa. Belum mula perang, Panglima sudah ugut untuk cabut lari. Apa implikasi undang-undang dan persepsi orang biasa? Menarik untuk Jom Channel berkongsi komen Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang, Muhammad Hanifah Maidin yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang guaman. Kali ini saya ingin mengulas isu ini berdasarkan beberapa senario dan persepsi yang mungkin timbul daripada perkembangan terbaru ini. Ia sekadar senario dan persepsi. Mungkin betul dan mungkin juga silap, katanya merendah diri. Menurut beliau, untuk berlaku adil kepada pihak Peguam Bela Najib adalah agak munasabah dan masuk akal bagi mereka mengatakan bahawa jika permohonan lisan mereka untuk mendapatkan penangguhan tidak dibenarkan, maka mereka akan menarik diri. Saya kata ianya agak munasabah kerana mereka Peguam baharu itu sudah tentu tidak bersedia secukupnya untuk berhujah
Dalam keadaan mereka bersetuju mengambil alih kes sebesar tersebut di saat-saat akhir bagi menggantikan Peguam Bela lama YB Pekan, jelas Hanifah. Bagaimanapun, beliau berkata mungkin timbul persoalan di kalangan rakyat dan juga mungkin pada mahkamah sendiri. Awak pasukan peguam baharu ini boleh bersetuju untuk mengambil alih kes sebesar itu di saat-saat akhir sedangkan mereka sudah tentu tahu kes itu melibatkan dokumen atau rekod rayuan yang bukan sedikit dan mereka perlu membuat persiapan secara mendalam. Hakikatnya, kata Hanifah, sehingga kini ramai juga yang hairan dan pelik kenapa Najib hanya menggugurkan peguam lamanya bagi kes rayuan di Mahkamah Persekutuan dalam kes SRC ini sahaja dan tidak bagi kes yang lain. Hanifah mempersoalkan adakah pasukan peguam baharu itu bersedia ambil alih kes itu di saat-saat akhir kerana atas beberapa kemungkinan yang menyerupai persoalan iaitu tawaran bayaran guaman, legal fees daripada klien baharu ini mungkin terlalu menarik dan untuk ditolak begitu saja. Mereka take for granted bahawa oleh kerana baharu saja menggantikan peguam lama, maka ipso facto mereka mempunyai alasan kukuh untuk dapat tangguhkan rayuan itu atas alasan memerlukan masa untuk membuat persiapan. Adakah ini juga mungkin sebahagian daripada strategi baharu Najib atau para penasihatnya untuk membentuk persepsi atau public opinion bahawa dia berhak tukar peguam baharu dan patut dibenarkan dapat penangguhan, dan jika penangguhan itu tak dibenarkan dan peguam baharunya pula menarik diri, tidakkah ini semua dilihat seperti beliau seolah-olah gagal mendapat a fair trial dan patut dilihat sebagai mangsa? Atau adakah Najib sudah semacam dapat mencium bau nasibnya yang mungkin makin gelap jika kes ini dinilai di sisi undang-undang setelah 4 orang hakim yang bijaksana Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebulat suara mensabitkan dia bersalah, lalu dia kini bertukar kepada strategi politik dengan cuba play to the gallery dan bermain dengan permainan menarik simpati. Dan ataukah dia melihat setelah di Amerika sendiri mantan orang kuat Goldman Sachs pun telah dihukum bersalah oleh mahkamah di sana walau guna khidmat peguam hebat, maka harapannya kini mungkin dilihat senipis kulit bawang. Apapun untuk berlaku adil, kita tunggulah apa yang akan berlaku kerana rakyat mungkin begitu teruja ingin melihat the final chapter bagi kes ini, tegas Hanifah. Satu perkara yang Hanifah tidak sebut ialah daripada sudut politik bahawa persepsi awam melihat senario ini seumpama taktik untuk memaksa mahkamah supaya memberi penangguhan perbicaraan rayuan berkenaan. Jika pasukan peguam ini gagal mendapat penangguhan, maka persepsi penyokong Najib akan melihatnya seolah-olah mahkamah tidak adil. Lalu mereka akan mencanang keputusan mahkamah ini di serata Teluk Rantau Negara pada pilihan raya umum ke-15 bahawa Najib adalah mangsa pendakwaan politik terpilih. Dengan kes yang bertindan, jangan ingat rakyat tidak boleh menilai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.